Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim illa istama'u muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Telah hampir saat manusia dihitung amalan-amalannya, tapi dalam keadaan demikian mereka masih dalam keadaan leka dan juga dalam keadaan yang yal'abun, masih lagi dalam keadaan bermain pada mereka tersebut. Dan mereka lima ya'tihim min rabbihim min dhikrin min rabbihim, tiap kali mana datang pada mereka segala peringatan Allah min rabbihim, daripada Tuhan mereka tersebut. Muhdatsin illa istama'u, mereka melakukan satu perkara dalam hidup mereka, mereka dengar saja. Wa hum yal'abun, tapi mereka masih lagi dalam keadaan yang mereka masih lagi leka dalam kehidupan mereka. Pada ayat yang pertama surah Al-Anbiya dan ayat yang kedua dalam surah Al-Anbiya, ayat yang pertama tersebut mereka digambarkan tentang muridun, mereka berpaling pada Allah. Dan dihormati imam, pengurusi dan ahli kuasa surah, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Dan syukurnya pada Allah kerana kita masih lagi diingatkan dan diingatkan oleh Allah senantiasa dalam hidup kita. Tanda sayangnya Allah pada kita sehingga Allah datangkan kita ke majlis ilmu ini. Kerana tak mudah dan tak ramai orang yang boleh datang dan boleh duduk dalam majlis seperti ini. Lebih lagi dalam musim-musim sekarang ini. Musim sekarang ini, kalau hari Minggu biasanya orang Melayu kita baru masuk hari raya baru, menjadi sibuk dan menjadi halut kita dan hadir rumah terbuka dan sebagainya, sehingga kan ada di kalangan kita terkeliru yang datang majlis ilmu ke ataupun nak datang jemputan majlis hari raya. Kadang-kadang ada pertembungan demikian di dalam di kalangan kita. Tetapi tidak, alhamdulillah, dalam kita banyak-banyak tugasan harian kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk datang. Dan Allah pilih pada kita duduk seketika untuk kita berbicara tentang satu perkara yang besar yang kita perlu lalui dalam hidup kita ini. Saya sendiri diminta untuk cakap tentang satu tajuk yang disebut dengan akhir zaman dan apa persiapan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kita berada pada akhir zaman. Akhir zaman ini merupakan satu masa yang Allah akan tutup pada alam ini, dan Allah akan jadikan alam ini pengakhiran, sehingga kan bila sampai saat akhir tersebut, maka pada itu Allah akan tutupkan yang dinamakan dengan alam yang kita namakan dengan dunia ini. Dalam hidup kita ini, ulama-ulama kata ada dua pengakhiran pada kita. Sama ada Allah akhirkan yang disebut dengan zaman, masa yang kita berada sekarang ini, ataupun Allah akhirkan perjalanan hidup kita. Dua-dua ini merupakan satu pengakhiran. Kerana kita sedia maklum, setiap yang berawal mesti berakhir padanya. Kecuali Allah tak sama, dia panggil demikian. Tetapi ada pun makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, setiap perkara yang awal dalam hidupnya, dia mesti sampai pada peringkat akhirnya.
perjalanan hidup kita sama juga. Allah jadikan dalam hidup kita ini, walaupun kita hidup dan kita seronok dan kita seronok, tapi ada sampai satu masa kita akan diakhirkan oleh Allah. Diakhirkan oleh Allah maksudnya dimatikan oleh Allah. Dalam Al-Quran Karim Allah SWT jelaskan bagaimana. Allah jelaskan dalam hidup ini, Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan merasai kematian. Mati ini tak ada orang yang tidak akan dimatikan oleh Allah. Sebut saja dia makhluk, dia akan mati. Demikian juga dengan alam ini. Alam ini Allah akan matikan alam ini. Sampai satu masa di mana alam ini Allah akan tutup. Dengan tujuan apa Allah tutup? Tujuan untuk Allah nak hidupkan ada alam yang lain itu. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini, yang disebut dengan alam akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan juga lebih kekal dalam hidup. Kita sebagai seorang mukmin, apabila kita sebut kita beriman kepada Allah, kita kena tanam keyakinan ini, tanam dalam jiwa kita ini, bahawa hidup kita ini tidak berakhir dengan dunia kita. Tetapi perjalanan hidup kita ini ada lagi di hadapan ini. Beza di antara alam dengan manusia ini ialah manusia ada satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh kita perlu dalami. Yang kita lepas pada kita mati, kita akan hidup di alam barzakh. Dan mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita untuk kita hidup di alam barzakh ini. Jangan sampai peringkat di mana kita hidup di alam, bila sampai kita berada pada penghujung alam, tak sempat kita berada di alam barzakh. Tak sempat, dan kita terus lepas pada penghujung alam, Allah kiamatkan alam ini dan Allah tutupkan alam ini. Maka di waktu tersebut Allah hidupkan terus pada alam yang dinamakan dengan alam akhirat. Yang ini kerugian kalau kita berada pada saat ini. Kalau sekiranya kita berada di saat ini, kalau Allah matikan kita saat ini, kita ada alam barzakh. Mungkin kita ada peluang lagi untuk Allah nak selamatkan kita daripada yang disebut dengan neraka Allah. Bila kita meninggal dunia, doa-doa anak yang saleh yang kita lakukan di waktu mana kita hidup di atas dunia ini, kita sempat tinggalkan anak-anak yang saleh. Katakanlah kita sempat untuk kita tinggalkan yang dinamakan dengan sadaqatin jariyah, sedekah yang terus hidup. Walaupun kita masuk di alam barzakh, kita akan mendapati nikmat syurga. Tetapi berbeza dengan alam. Bila alam ini Allah matikan pada penghujung ini, dan kalau sekiranya kita hidup di hujung sampai peringkat mati terus, Allah tutup alam ini, tak sempat kita berada di alam barzakh. Terus kita sekejap saja di alam yang disebut dengan kematian itu, kemudian kita terus dibangkitkan untuk hidup di alam yang dinamakan dengan mahsyar ataupun dikumpulkan balik. Tuan-tuan boleh faham maksud saya yang demikian. Nak sebutnya kita jangan sampai kita berakhir pada alam ini. Kalau kita nak minta doa pada Allah, tidak sebelum daripada berakhir alam ini. Alam ini jangan sampai kita mati dengan kehancuran, sampai bumi ini dihancurkan oleh Allah, kemudian kita terlibat sama dan kita nampak sama saat ini. Kami banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW gambarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman yang menunjukkan bahawa alam ini Allah nak tutup. Bisa contoh dalam hadis Rasulullah SAW cerita, di antara contoh yang utama yang berlaku di saat mana alam ini nak tutup, Rasulullah kata Allah akan matikan para alim ulama terlebih dahulu. Bila alim ulama mula mati, dalam hadis Rasulullah SAW cerita, menandakan di waktu itu tak ada lagi orang-orang yang saleh di kalangan kami. Di antara orang yang mewarisi yang disebut dengan kerasulan Nabi, tak ada lagi orang yang boleh memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang di dalam hadis Rasulullah SAW jelas cerita tentang di akhir zaman. Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Dalam hadis Rasulullah kata Allah tidak akan cabut ilmu ini daripada tubuh dan manusia itu dalam keadaan menentu.
dalam keadaan intizaan. Kamu cabut begitu saja tidak. Tetapi Allah matikan biqabdil ulama. Allah cabut nyawa-nyawa para alim ulama. Bila dicabut nyawa para alim ulama, waktu tersebut tinggal para juhana. Lalu Rasulullah SAW sebut, apabila tinggal para juhana, di waktu itu manusia masih lagi bertanya pada orang jahil. Mereka bertanya terhadap orang jahil tentang agama. Masing-masing bertanya, dan di waktu tersebut mula dalam keadaan demikian masing-masing menjawab. Faktu fadalu wa adalu. Mereka sesat dan mereka keluar fatwa-fatwa yang sesat. Mereka mengeluarkan fatwa yang sesat. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW sebut ini. Saya rasa mungkin yang ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah zaman kita. Zaman kita kena akui ramai orang di kalangan kita terlampau ramai sangat orang yang nak cakap tentang agama. Orang-orang yang masing-masing menggelarkan seolah-olah diri mereka ni orang alim, tapi mereka sendiri tidak alim. Yang menunjukkan bagaimana berakhirnya alam ini berhampir-hampir saja berlaku. Kerana orang alim ramai yang sudah diwafatkan oleh Allah. Allah akan matikan seorang-seorang orang yang saleh di kalangan kita. Kemudian tinggal pula lahir pula sekarang nama-nama yang berbeza-beza. Imam muda ada, kemudian ada PU ada. Sekarang zaman kita, zaman kita ada da'i pula. Bukan istilahkan dengan istilah yang disebut dengan ustaz saja, tapi di kalangan kita orang yang boleh cakap sikit agama sikit saja digelarkan ustaz. Yang ini di antara tanda-tanda di mana kita sedang berada pada penghujung zaman. Penghujung zaman yang sedang berlaku di kalangan kita. Akhirnya, bila lahir di kalangan orang-orang yang sedemikian rupa, kita tanya soalan-soalan pada mereka. Hanya pertanyaan-pertanyaan ramai di kalangan kita bingung dan membingungkan. Ramai di kalangan kita mereka menjawab. Lalu jawapan-jawapan keluar jawapan-jawapan yang bercakap dengan syariat beragama. Yang kita tengok ada benda-benda yang demikian sedang terjadi, yang menyebabkan berlaku pertengkaran sesama kita. Bertengkar dan akhir yang lebih teruk lagi, umat Islam ini Rasulullah SAW sebut tanda-tanda akhir zaman. Umat Islam ini ramai, tetapi dalam keadaan kabisa-isa-isain. Rasulullah kata bagaikan buih-buih yang banyak. Umat Islam ini ramai, tapi bagaikan buih-buih yang macam di lautan. Tak ada nilai di saat itu. Orang Islam ini ramai, tapi mereka tidak ada kekuatan langsung. Tidak ada kekuatan dalam harungi setiap perjalanan hidup ini. Rasulullah SAW sebut mereka diratah oleh musuh-musuh Islam. Diratah oleh musuh-musuh Islam bagaikan dengan talam yang besar, kata Rasulullah. Tangan-tangan musuh ini sedang menarik di kalangan orang Islam ini untuk dimamah dan diratah orang Islam ini. Lalu Rasulullah SAW ditanya, akillatin yawma izin ya Rasulullah, adakah kita sedikit di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, bahkan kamu ramai, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti kamu ramai, tapi kami isai, kata Rasulullah. Tapi kamu bagaikan buih-buih yang tak ada kekuatan langsung. Buih-buih di lautan, buih yang banyak digelombangkan dengan air laut, kemudian berbuih-buih di atas air tersebut. Tak ada nilai langsung. Bila dijamah, lalu pecah buih-buih tadi. Lalu Rasulullah SAW sebut mereka sedang ditimpa dengan penyakit al-wahn, kata Rasulullah. Mereka sedang ditimpa dengan penyakit al-wahn. Orang Islam ramai, tapi penyakit al-wahn itu kuat. Yang banyak sangat di kalangan mereka. Sahabat-sahabat menjadi terkejut. Sahabat-sahabat tanya, wa man wahnu ya Rasulullah? Apa dia al-wahnu itu ya Rasulullah? Apa dia al-wahnu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW sebut, hubbud dunia wa karahatil maut. Di antara kamu punya penyakit ini, penyakit yang disebut dengan cintakan dunia dan bencikan kematian. Sebut saja mati, tak tahu benda apa yang mereka nak bawa. Nak sebut gambaran tak bencinya pada kematian, tak tahu perjalanan lepas pada mati macam mana. Itu tak ada kebencian. Benci pada mati ini sampai bila orang kita ni bila terhadap yang
bila ibu dia mati, ayah dia mati, dia tak tahu nak buat. Itu dia sedang berhadapan dengan kebencian pada kematian. Ramai banyak orang kita bila keluarga dia mati, dia tak tahu nak buat macam mana terhadap kematian. Yang mati itu pemilu, yang hidup lagi bingung. Yang mati yang menghadap depan Allah itu pun terkejut. Orang yang mati menghadap depan Allah terkejut. Orang yang hidup pun terkejut. Kita terkejut dengan kematian saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, ramai mana di kalangan kita, kadang-kadang kan kita jumpa dengan kawan-kawan kita, dia sebut, kamu tahu tak, orang tu tinggal dunia gaya orang. Siapa kita tanya? Orang kawan kita tersebut, kawan nama sekian-sekian, ya sekian-sekian. Kita pun terkejut. Kita kata Allah mati, kan dia segar-segar, tak ada penyakit, macam mana dia boleh mati? Allah jemput dia saat dia sedang tidur. Allah jemput dia saat dia sedang tidur. Kita terkejut kan dengan kematian kawan kita. Mati, dia segar-segar mati. Kita terkejut dengan kematian. Dia yang mati lagi terkejut saat mana dia mati. Yang mati tersebut jauh lebih terkejut. Kenapa terkejut? Kerana tak bersedia untuk saat nak menghadap depan Allah. Kenapa tak bersedia? Jawabnya, hidup dengan penuh kelekaan. Hidup dengan penuh kelekaan di dunia ini. Bila tanda kita sedang berada pada akhir zaman, kita sedang berada dalam keadaan leka. Tanda rebutan dalam jiwa kita ini untuk kita yang bergebuk terhadap persiapan menghadap di hadapan Allah SWT. Umat manusia tak nampak lagi orang yang bersiap untuk menghadap depan Allah, menandakan dia seorang yang cerdik. Tetapi orang kita nampak orang cerdik, orang yang kereta besar. Orang cerdik, orang yang rumah dia besar. Orang kita nampak orang yang cerdik siapa? Orang yang ada title profesor, orang yang ada title Tun, Tan dan sebagainya. Orang yang ada title ini dianggap orang cerdik di kalangan kita. Kerana dunia sudah memegang pada kita. Manakala akhirat, manakala orang yang baca Quran, orang ini tidak dianggap cerdik. Orang yang belajar hadis Rasulullah tidak dianggap cerdik. Orang yang pergi ke sekolah untuk menghafal Quran tidak dianggap cerdik. Tidak dianggap cerdik. Tetapi orang yang pergi sekolah untuk belajar yang disebut dengan ilmu dunia, yang ini dianggap cerdik dalam hidup masing-masing. Yang ini menunjukkan orang ini pada kita yang sudah terbalik pada keadaan ini. Itu tanda kita sedang berada di akhir zaman. Sedangkan orang yang cerdik ini, Rasulullah SAW sebut, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik kata Rasulullah, orang yang sentiasa mempersiapkan diri dia sangat untuk dia menghadap depan Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal semuanya untuk lepas pada mati. Kenapa dia tak jadi demikian? Kenapa dia tak bersedia untuk nak menghadap dengan kehidupan lepas pada mati nanti? Jawabnya kerana dunia terlalu besar dalam hidup. Apabila dunia sudah menjadi besar dalam hidup seorang, dunia ini menjadi kejaran. Bila kita sebut saja tentang akhirat, tak jadi kejaran dalam hidup. Kita buat contoh yang mudah, nak tahu kita berada akhir zaman kita. Sebenarnya apa persiapan yang perlu kita buat saat yang seperti ini? Tanda yang mudah senang. Rasulullah SAW sebut, as-salatul jamaah khairu min as-salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 kali ganda. Sebab 27 kali ganda, orang kita tak nampak. Tak nampak nilai 27 kali ganda. Orang kita kata 27 kali ganda itu apa dia Ustaz? Orang kita tak nampak. Cuba kita tugaskan sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri sebanyak 27 ringgit kita semua. 27 ringgit. Setiap kali lepas sembahyang, Pak Imam bagi duit 27 ringgit seorang. Setiap yang datang sembahyang, setiap kali mana kamu datang sembahyang berjemaah, kamu dapat 27 ringgit seorang. Rasa seorang ni tak muat tak boleh. Seorang ni yang akan jadi penuh. Rela datang. Kenapa? Kerana nilai duit yang nampak sekarang. Dunia kita, dunia kebendaan. Bila dunia kita sudah menjadi dunia kebendaan, sehingga kan kita tak nampak lagi akhirat. Akhirat itu menjadi kecil dalam dada seseorang. Bila akhirat itu dah jadi kecil, kita tak rasa bangga lagi dengan
dengan hafalan Quran. Kita tak rasa bangga lagi dengan yang disebut dengan kelebihan keimanan, kekuatan keyakinan ada dalam hidup kita. Yang kita bangga ialah bila kita dah mula memiliki harta benda yang banyak. Bila kita rasa kita bangga bila kita mempunyai rupa paras yang cantik. Kita mula bangga bila kita mempunyai jawatan yang besar. Kita mula bangga saat yang sedemikian rupa. Tetapi kita tak nampak bagaimana semua itu akan jadi hancur. Kenapa dia? Kerana kita nampak dunia ini membesar dan membesar, sehingga kan orang kita tak nampak lagi nilai akhirat. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah akhir zaman. Apabila akhir zaman, orang tak rasa lagi nilai akhirat. Kita buat contoh yang mudah lagi. Apa dia contoh yang mudah? Kita contoh yang mudah lagi untuk nak nampakkan gambaran untuk kita nak nampak besarnya nilai dunia sekarang. Cuba masuk Minang menandang orang sekarang. Masuk Minang menandang orang. Soalan yang tak tahu akan tanya apa dia? Kerja apa dia? Kerja apa sekarang? Ni nak punya dunia sekarang. Dunia bagaimana orang kita nampak dunia? Kita berjawab, saya kerja bilal masjid dia jawab. Bilal masjid dia. Yang jawab tu, yang dia nak kata apa dia? Bilal masjid dia. Tak ada kerja lain. Kita jawab yang lebih rendah pada bilal apa dia? Siap masjid dia. Siap masjid dia. Dia pun tanya, ada kerja lain? Cuba kita masuk meminang dengan daga orang sekarang. Orang tanya kerja apa? Kita jawab arkitek, misalnya. Ada firm sendiri. Kerja apa? Kerja jadi doktor. Ada klinik dan ada hospital sendiri. Nak sebut tu, kerja apa? Kerja pilot. Pilot yang tak hilang kapal terbang. Kita sebut demikian. Kita sebut. Tentu mudah mata orang. Tetapi juga kita sebut tentang yang disebut dengan gambaran akhir. Kamu ada apa untuk kamu datang nak meminang anak perempuan saya? Duit banyak mana kamu nak bawa? Hantaran berapa banyak kamu nak bawa? Kita kata saya nak bawa hantaran. Sekarang ini saya nak bawa hantaran surah Al-Baqarah saja misalnya. Ramai kena reject tak dengan. Ramai orang kena reject. Kenapa dia kata tak ramai orang yang memiliki demikian. Yang ditanya bawa hantaran berapa banyak? Dia berjawab nak bawa 9999. Macam nombor telefon bomba sebenarnya. Maka di waktu tersebut biasanya untuk rumah. Gambaran keberadaan ini semakin besar. Yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Akhir zaman nanti umat Islam ramai. Tapi umat Islam yang hilang kekuatan. Umat Islam yang tidak ada kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman yang tersendiri. Ini tanda-tanda yang sedang berlaku. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda apa lagi yang sedang berlaku? Bila anak-anak yatim sudah tidak dikedulikan. Anak-anak yatim sudah tidak dikedulikan. Ini di antara tanda orang kita tak peduli anak yatim. Bila berpegang terhadap anak yatim, bila bulan Ramadan, tu pun nak buat upacara saja. Upacara berbuka puasa dengan anak yatim. Kemudian bila buat majlis hari raya, itu pun dengan tujuan untuk apa dia? Tujuan untuk nak bagi, nak tunjuk simpati pada anak yatim. Nak tunjuk sikit simpati pada anak yatim. Lepas pada Ramadan, lepas pada raya, tak ada dah anak yatim. Anak yatim tidak dipeduli zaman ini. Bukti tidak dipeduli betapa banyak rumah-rumah jaga anak yatim sekarang. Rumah-rumah jaga anak yatim ini punca apa ada? Zaman Rasulullah ada ke rumah anak yatim? Darul Aitam tak ada. Rumah zaman Rasulullah mana ada rumah anak yatim? Zaman Rasulullah SAW tak jumpa Darul Aitam. Zaman Rasulullah SAW anak yatim tinggal dengan ibu masing-masing. Ibu masing-masing. Manakala sahabat-sahabat akan pergi ke rumah ibu-ibu itu dan akan menjaga anak yatim dan ambil pegang terhadap bagaimana kehidupan anak yatim itu. Masing-masing pergi main. Lepas asal Rasulullah pergi main rumah anak Hamzah, anak Ja'far At-Tayyar, contoh. Lepas biasa Rasulullah pergi main dengan anak Ja'far At-Tayyar ini sampai berpeluh tubuh badan mereka. Sehingga kan mereka kata, walaupun kami kehilangan ayah kami, tetapi kami mempunyai Rasulullah SAW. Sukanya mereka. Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah arahkan, lepas saja pergi tanya khabar anak-anak yatim. Macam mana keadaan anak yatim? Macam mana anak yatim
bagaimana keadaan kehidupan kamu, macam mana dengan bayaran, bagaimana persekolahan kamu, bagaimana keadaan dalam nafkah keluarga kamu dan sebagainya. Zaman Rasulullah SAW. Cuba zaman kita pergi tanya khabar ini. Zaman kita di bahasa kita pergi tanya khabar. Tanya khabar mana ya? Lama-lama orang tengok, orang akan kata apa dia? Itu bukan nak jaga yatim, nak jaga mak yatim. Zaman fitnah yang sedang ini. Zaman kita tak boleh. Kita tak pernah nak pergi tanya khabar nak yatim. Di kalangan kita ada yang lepas maya asal kita pergi tanya. Surat ada pergi berani pergi tanya anak-anak yatim di kawasan Taman Puncak Jaya ini. Kita tak tahu jumlah anak yatim berapa orang di kalangan ini. Kalian pernah baca ayat Al-Quran Karim? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Ini di antara contoh yang benar. Yang disebut tentang akhir zaman. Allah sebut, kamu tahu tak siapa pendusta agama, pembohong agama. Sedangkan mulut mereka kata mereka beragama, mereka pendusta terhadap agama, pembohong terhadap agama. Orang yang tahu yang Allah sebut, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim." Yang tahu kata Allah sebut, orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Yang tak tahu anak yatim ni bukan orang lain. Kadang-kadang anak saudara kamu juga. Anak yatim ni bukan orang lain. Kadang-kadang dia sepupu kamu juga. Kadang-kadang anak yatim ni bukan orang lain. Kadang-kadang jiran tetangga kamu juga. Orang dekat dengan kamu. Tapi akhirnya bila anak yatim ini tidak dipedulikan, di waktu ini orang dah mula buat rumah jagaan anak yatim. Orang mula buat rumah jagaan anak yatim. Dan ada yang ikhlas dan ada yang ambil kesempatan. Yang ambil kesempatan dengan anak yatim ramai. Yang buat rumah jagaan anak yatim. Sepatutnya mereka tak ambil kesempatan, tapi ramai yang ambil kesempatan. Akhirnya anak yatim mula berjalan di sesi-sesi minyak, kemudian menadah tangan untuk meniaga yang disebut dengan bank, nak meniaga yang disebut dengan maju dan sebagainya. Anak-anak yatim. Kadang-kadang kita tanya, apakah ini jadi ajar? Ini kok kurikulum sekolah di sekolah ini. Kurikulum sekolah apa? Kuda belah tengah malam. Dalam keadaan yang datang jauh. Kita tanya kamu asal belajar kat mana? Belajar dekat Kedah. Belajar dekat Kedah, Haji. Tapi tu kamu datang sini. Ini kok kurikulum sekolah. Yang sekolah hantar kesempatan itu diambil. Dan anak-anak kita mula diperkosa dan diculik di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita terjadi ini. Maksudnya dia anak-anak yatim tidak dipeduli. Dan memang pendusta agama. Kita tak tahu berapa database itu. Data ibu-ibu yang jaga anak yatim. Berapa orang yang bawah jagaan kita. Di bawah jagaan surga. Dan sukar untuk dibantu pada mereka. Pusat-pusat zakat, Baitul Mal dan sebagainya. Macam mana nak mengembangkan mereka? Akhirnya kita dapati duit kita memang banyak, duit zakat memang banyak, Baitul Mal memang ada, tetapi sayang digunakan bukan untuk kegunaan mereka-mereka yang sepatutnya. Ni marah ni tak kena gaya, ni kena gap tak kena gaya. Nak sebutnya benda-benda yang terjadi ini. Dan bukan sekadar itu. Dan kita kena fahamkan duit zakat sahaja, bukan duit yang dinamakan dengan Baitul Mal saja. Kekayaan negara ini mestilah membantu pada orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah ini. Kekayaan negara, kami nampak duit zakat saja, jangan nampak duit Baitul Mal saja. Kekayaan yang kita miliki, bumi Malaysia ini Allah jadikan kaya semua. Dalam tanah ada yang disebut dengan emas, dalam tanah ada yang disebut dengan minyak. Di udara burung-burung berterbang, burung-burung, harga sarang burung balik, bukannya sikit dua tidak. Allah jadikan udara pun mahal, kemudian dalam bumi pun mahal, air pun mahal. Kita boleh jual ke negara sekitar. Kita nak semuanya banyak, sumber asli kita banyak, tapi sayang kekayaan itu tidak diurus dengan cara yang betul, sehingga kan ramai di kalangan kita dalam keadaan yang mustadafin, dipanggil
menanggung kos yang besar. Angin cakap banyak kan kena gam kita. Nak seperti gambaran suasana yang ada pada ini. Kita terpaksa dicukaikan. Kita terpaksa mengalami saat-saat yang sukar dalam hidup ini. Kita nak dapat satu keadaan yang selesa, lalu kita kena bayar dengan harga yang mahal. Padahal kekayaan itu dimiliki oleh mereka-mereka yang tertentu. Mereka-mereka yang tertentu saja. Yang ini yang kita kena faham tanda akhir zaman. Yang disebut sehingga keadaan sosial sudah tidak ada lagi perasaan kasih sayang di kalangan manusia. Sosial kita jadi rosak. Bila anak-anak yatim berkembang dan membesar dalam keadaan tidak ada kasih sayang. Yang lebih bahaya lagi, mereka tidak mengasai bagaimana kenikmatan ini, sehingga kan mereka mulai menjadi anak-anak yang derhaka pada ibu dan ayah. Anak-anak yang disebut datang hadir Rasulullah SAW. Apabila tanya pada mereka Jibril, tanya pada Rasulullah SAW. Bila dimasuk dalam hadir Rasulullah, ditanya Rasulullah SAW, apa dia bila akan berlaku kiamat? Mata sekarang, bila akan berlaku kiamat ya Rasulullah? Dia tanya Rasulullah. Dia belakang, dia berupa seorang pemuda yang pakai jubah putih masuk dalam majlis Rasulullah. Dalam Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat. Dia datang daripada belakang dia, datang. Kemudian dia melupai seorang pemuda yang tajam ini masuk, lalu duduk depan Rasulullah, pegang paha Rasulullah. Dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Rasulullah bila dengar saya tentang Islam, Rasulullah jawab, Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus salah wa atuz zakah. Rasulullah sebut sadaqta ya Muhammad. Sadaqta, benar apa yang kamu sebut. Lepas mana disebut saja begitu, dia tanya, wa mal iman? Apa dia iman pula? Iman apa dia iman? Iman, lalu Rasulullah sebut iman yang disebut dengan antum min billah, kamu beriman pada Allah, wa rasuli, beriman pada Rasul. Rasulullah sebut rukun iman. Habis sebut rukun iman, dia kata sadaqta, benar apa yang kamu sebut itu. Kejut sama-sama. Betul, orang ini ditanya soalan, dia jawab betul. Dia tanya, dia jawab. Lepas begitu dia tanya, lalu tolong cerita pada aku tentang mal-ihsan. Apa dia al-ihsan? Lalu Rasulullah kata, antam budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Ihsan ini, kamu menjadikan diri kamu hamba pada Allah seolah-olah kamu sentiasa melihat Allah. Kalau kamu tak rasa kamu lihat Allah, fa in lam takun tara, kalau kamu tak rasa kamu melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya dia yang Allah melihat kamu. Dia jawab, sadaqta, benar apa yang kamu sebut. Dan dia tanya terus, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat ini bila nak berlaku? Rasulullah kata, orang yang bertanya ini lebih tahu daripada orang yang ditanya. Rasulullah SAW sebut ini. Lalu sahabat menjadi bingung. Sahabat pelik, sahabat yang seperti ini. Lalu dia kata, kalau itu, tolong ceritakan asratuha, tolong ceritakan tentang tanda-tanda dan berlakunya kiamat. Tanda-tanda dan berlakunya kiamat. Rasulullah jawab, antalidal amatu rabbalaha. Yang pertama katanya Rasulullah, saat bila mana seorang ibu melahirkan tuan-tuan anak. Ibu-ibu melahirkan anak-anak yang mengalahkan ibu-ibu. Anak-anak boleh harap bila hilang perasaan kasih sayang, tak ada perasaan kasih sayang ini. Anak-anak yang tadi yang saya maksudkan, anak-anak yang disebut tak rasa nak hormat lagi mak dan ayah. Anak-anak tak rasa lagi dalam hidup dia rasa kawan-kawan dia jauh lebih utama. Ibu-ibu menjadi takut dengan anak, bapa menjadi takut dengan anak. Saat itu, saat di mana kamu sedang berada pada akhir zaman. Kamu sudah berada di akhir zaman. Bila anak-anak boleh buat arahan, kecil saja anak-anak boleh buat arahan. Ibu dah gosok belum baju saya nak pergi sekolah besok? Ibu dah gosok belum? Ibu kata belum lagi. Tapi itu bila ibu nak gosok? Bila ibu nak gosok baju saya? Anak waktu mana kecil. Bila anak dah besar saja, dia tanya lagi, ibu dah masukkan duit belum dalam akaun? Dah masuk ke belum? Ni nak bayar orang itu, nak bayar orang itu. Anak-anak muda bersibuk
ayah dan negeri. Tanya tuan dan tanya. Bila dah sampai dah besar sikit lagi, dia sibuk dia nak kahwin, dia tak peduli lagi terhadap ibu dan ayah. Zaman-zaman dahulu, ibu dan ayah bawa balik anak lelaki. Bawa balik anak, bawa lelaki, tunjuk, wahai Fatimah, ni lelaki masuk Madinah, kamu untuk kahwin dengan kamu. Kamu setuju tak setuju? Kamu tak setuju tak setuju? Fatimah berdiam. Zaman-zaman dahulu, zaman-zaman yang sebelum daripada, sehingga dalam hadis Rasulullah kata, anak-anak ni akan mengambil mata. Dia segan nak bagi tahu setuju tadi, dia mengambil mata. Mengambil mata. Diam dia sukun alamatul. Diam dia tanda dia setuju. Diam dia tanda setuju. Zaman-zaman dahulu kan. Sehingga kan bila dia mengambil mata, dalam kitab Qalyubi wa Umairah diajar, kamu kena ambil air mata, pegang wahai ayah. Pegang air mata anak perempuan kamu. Rasa kalau suam-suam tanda setuju lagi. Kalau sejuk, tanda dia tak setuju. Dia terlampau takut nak kawat tanda. Zaman-zaman dahulu, zaman kita tak, anak bawa balik lelaki. Zaman akhir zaman ni, anak perempuan bawa balik lelaki. Mak, abang, ni Neman. Fatimah kenal dengan Neman. Mak, abang, setuju tak kalau sekiranya saya kahwin dengan Neman? Mak, abang diam, anda setuju. Ni dunia akhirat. Dunia kita tak nak akhirat. Mak, abang tak berani nak terkik. Mak, abang tak berani nak jawab. Tak boleh, tak setuju. Tanda kita berada pada akhirat. Yang ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita dah sampai saat ini, di mana anak-anak sudah sampai mereka dapat anak, dia dapat anak, dia suruh mak dia jaga. Mak dia benda anak. Mak tak ada masa untuk datang ke surga. Mak ayah tak ada masa. Sampai dah berapa ramai di kalangan kita, kalau kita tanya mereka, tak datang surga masjid, susah pasal. Apa yang susah? Anak-anak tak ada orang nak jaga. Tak ada orang nak jaga anak. Tak datang ke surga masjid. Bila anak besar dah, orang tanya dah anak besar dah, jom datang surga masjid. Jom dah. Allah susah besar. Cucu-cucu tak ada orang nak jaga. Cucu-cucu tak ada orang nak jaga. Kita yang kena jaga cucu. Ini tanda berada pada akhir zaman yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bermula daripada ulama-ulama tarik nyamuk, kemudian turun lagi ke mudah-mudah tinggal para juhana, kemudian turun lagi dalam suasana masyarakat kita dah mula sibuk dengan keduniaan. Mula besar, dunia itu menjadi besar dalam hidup. Kemudian sampai anak yatim tidak dipedulikan. Kemudian sampai dapatkan anak-anak dah mula dalam keadaan yang mula sibuk dengan anak-anak ini sendiri, sibuk dengan kehidupan mereka mengejar dunia. Lalu Rasulullah SAW sebut yang di antara yang besar lagi, Rasulullah kata apa ni? Mula di waktu tersebut kami sibuk membina bangunan-bangunan yang tinggi dalam keadaan yang kami tengok orang yang jalan dalam keadaan yang asalnya dalam keadaan tak ada apa, jalan pakai slipper begitu je, tetapi dia memiliki pencakap-pencakap langit di saat tersebut. Orang-orang yang bodoh terhadap agama, yang tak faham terhadap agama, dia memiliki keadaan yang sebenarnya. Yang ini kita boleh tengok yang sedang berlaku di negara Arab sekarang. Negara Arab di antara contoh tanda akhir zaman yang sedang berlaku sekarang. Anak-anak dia, mereka masing-masing mula bangunkan bangunan. Tuan-tuan pergi ke Dubai, tuan-tuan tengok padang pasir yang tandus satu ketika dahulu. Sekarang menjadi bangunan-bangunan pencakaran ini. Sekarang bangunan yang sedang dibangunkan di kota yang disebut dengan Arab Saudi ini, sampai 1 kilometer bangunan yang tinggi. Mula berubah nak tinggikan bangunan, nak tinggikan bangunan. Orang yang kalau kita jumpa orang selekeh sangat, kentut pun bau musuh. Nak sebutnya tak ada nilai pada dia. Tetapi dalam keadaan demikian, Allah sebut ni tanda akhir zaman. Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang bahaya, masjid-masjid banyak wahya kharab an zikrillah. Masjid-masjid di akhir zaman nanti yu'amiruna masajidahum. Masjid-masjid banyak, kamu jalan sikit jumpa masjid, jalan sikit jumpa masjid, tapi wahya kharab
ada majlis-majlis ilmu tak ada. Kemudian nak buat majlis ilmu pun tak boleh. Sehingga kan turun ayat Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi asmuhu wa sa'a fi kharabiha. Disebut dalam Al-Quran Karim, siapa yang lebih zalim di saat mana suasana yang disebut dengan wa man azlam, siapa yang lebih zalim yang mereka membiarkan rumah-rumah Allah, mana'a masajidallah, yang melarang orang daripada menyebut nama Allah dan membiarkan rumah Allah dalam keadaan kosong, yang tidak menyebut lagi nama Allah dalam rumah tersebut. Siapa yang lebih zalim kata Allah? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi asmuhu wa sa'a fi kharabiha wa sa'a fi kharabiha, dan dia biarkan rumah Allah itu menjadi kosong. Zaman kita lah, zaman yang saya sebut tadi, zaman ini zaman yang sedang berada pada penghujung dan penghujung. Kita nak jawab sikit, habis itu macam mana kita nak berada pada saat seperti ini. Apa benda yang berada pada saat ini? Kita nak menghadapi suasana zaman ini, zaman yang kita sedang lalui. Ia berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pesan pada kita, jangan tinggal di majlis ilmu, beradalah dalam majlis ilmu. Di akhir zaman, jangan tinggal daripada majlis ilmu. Majlis ilmu ini sentiasa. Jangan biarkan kita tidak berilmu. Ilmu apa yang kita kena belajar sangat dalam hidup kita? Benda apa, ilmu apa yang kena belajar? Dua yang kena belajar. Belajar yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah suruh kita belajar. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sebut, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ilmu Al-Quran. Yang pertama Rasulullah kata, jangan tak belajar Al-Quran. Bahasa yang mudahnya daripada Al-Quran yang mulia yang kita kena belajar, tolong belajar untuk baca Al-Quran. Yang pertama sekali, kita dengan bila tulisan Jawi dihapuskan di kalangan kita oleh seorang bekas menteri pendidikan sebelum daripada itu, dihapuskan tulisan Jawi. Ramai orang kita buta Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Sampai hari ini orang kita tak boleh baca Al-Quran. Dulu orang Cina pun boleh baca Al-Quran. Tulisan Jawi itu di kedai mereka pun tulisan Jawi. Kedai kopi itu semua mereka tulis tulisan Jawi zaman dahulu. Ramai orang Cina, orang India dan sebagainya, dia boleh baca tulisan Jawi. Bila boleh baca tulisan Jawi, boleh baca Al-Quran. Dan sekarang generasi kita sekarang, generasi yang buta terhadap Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran. Hanya pergi banyak, kadang-kadang pergi masjid, Tok Imam pun baca salat Quran. Tok Imam kita salat dengan Tok Imam, Fatihah pun tak betul. Kadang-kadang Fatihah pun tak betul. Kalau Fatihah tak betul, sembahyang itu tak betul terus. Nak semuanya gambaran bagaimana rukun qauli pun salah. Bagaimana orang yang dia biarkan tak boleh baca Quran. Orang kita kan, dia tak boleh baca Quran, dia biarkan. Nabi SAW sebut jangan biarkan para hadis. Kalau para hadis kan tak boleh baca Quran, para hadis kan pastikan, para hadis kan tolong cari buku-buku Al-Quran. Jangan biarkan kita tak boleh baca Quran, cari guru. Kalau tak boleh jumpa dengan imam surah, imam masjid, bagi tahu pada dia, tolong biar sini ajar kami 1, 2, 3 untuk kami. Berapa yang kena bayar, kami bayar. Jangan biarkan keluarga kita buta Al-Quran. Buta Al-Quran, kalau kita mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk ke dalam kubur, confirm tak lepas dengan tempat mati. Tak lepas, tuan-tuan, tak percaya cuba mati. Nak sebut lepas tak? Masuk kubur je mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Perlu boleh baca dulu. Quran boleh baca? Tak boleh baca. Kamu buat apa dia tadi? Kamu buat apa dia tadi? WhatsApp boleh baca WhatsApp boleh baca Quran boleh baca. Benda yang pertama tu Quran. Jangan jadi pemimpin kalau tak boleh baca Quran. Tolong jangan jadi pemimpin. Siapa yang nak jadi pemimpin dia kena ajar Al-Quran. Boleh baca Al-Quran dahulu. Syarat mesti boleh baca Al-Quran.
bila orang masuk saja meminang anak perempuan dia tanya terus, Quran dah khatam ke? Zaman dahulu kan, tanya terus, Quran dah khatam ke? Sebut khatam, jom kita buat majlis khatam Quran. Buat majlis khatam Quran dulu sebelum nak akad nikah. Nak akad nikah, yang sebelah lelaki buat khatam Quran, yang sebelah perempuan buat khatam Quran. Zaman dahulu. Nak sebutnya kenapa? Kerana ibu dan ayah kita nampak benda apa yang kita bawa dalam hidup. Tuan-tuan rumah tangga, bila tuan-tuan rumah tangga, tuan-tuan akan rasa selesa bila ada Al-Quran di dalam rumah tangga. Bila Al-Quran tak ada dalam rumah tangga, tuan-tuan berdiri piano bersamanya. Tuan-tuan nak tenangkan dalam keluarga kita. Bila keluarga kita main piano misalnya, dia tak boleh menyelesai. Bila keluarga kita mati, kita main piano, tak boleh siapa. Bila kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, baca Quran. Bila berlaku pertengkaran dalam rumah tangga, baca Quran. Nak sebutnya besar jadilah Al-Quran dalam hidup kita ni. Bila keserabutan dalam hidup, ketensionan senang itu dalam hidup ini dengan Quran. Quran yang menjadi keutamaan. Tiba-tiba kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca penyelesaian terhadap permasalahan dalam kehidupan. Macam mana kita nak selesai masalah? Memang butuh. Quran menjadi keutamaan. Jangan malu wahai suami-suami untuk belajar dengan isteri masing-masing. Kalau isteri dah membaca Quran, jangan malu isteri untuk belajar Al-Quran dengan suami masing-masing. Jangan malu anak-anak nak belajar Al-Quran dengan mak ayah masing-masing. Ini benda yang paling utama dalam hidup. Bila kita dapat Al-Quran, bila kita boleh baca Quran, tingkatkan lagi dalam hidup ini. Di akhir zaman tingkatkan lagi apa dia? Tolong hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Al-Quran ni maknanya lepas mana boleh baca, hafal. Jangan malas nak menghafal Quran. Orang kita ni malas nak menghafal. Malas tak malas, sampai ayat sama aja kita hafal. Ayat sama aja, inna a'tayna inna anzalna. Tu je ayat kita kalau solat dengan orang rumah sampai waladhdallin amin tu, orang rumah boleh agak ini inna a'tayna ni. Kita pun ke depan baca inna a'tayna al-kautsar. Orang rumah kat belakang kata dah aja. Ayat itu dah dulu kini dan selama-lamanya. Tak berubah-ubah dalam hidup. Maknanya malas hafal. Anak suku banyak kali lagi. Paling tidak ada 3 surah yang perlu kita hafal sebelum daripada kita mati. Surah yang pertama surah Al-Mulk. Ini antara surah yang kita kena hafal. Surah Al-Mulk tak panjang pun, 30 ayat je. 30 ayat ni kita hafal dan kita baca dalam kita tidur. Belum kita tidur baca surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk kemudian dia tidur, kemudian sampai ajal dia pada malam tersebut, kemudian dikebumikan jenazah dia, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan mereka kita dalam dia untuk besar nilai surah Al-Mulk. Besar nilai, tapi orang kita tak buat. Kita ada nak buat, tak buat. Banyak kita, padahal 30 ayat je, 30 ayat pun kita tak berani nak baca. Sayangkan kita nak tidur tu kadang-kadang tertidur atas sofa begitu. Kadang-kadang tengah makan kuih raya begitu. Tengah makan kuih raya tertidur. Nak sebut ni gambaran, kita tidur tak pernah nak baca ayat Quran. Baca surah Al-Mulk. Yang kedua, surah hafalan kita, surah yang dinamakan dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pun tak panjang, 110 ayat dia. 110 ayat, tak panjang pun. Kalau kita nak hafal, paling senang kita hafal 1 ayat, 1 hari, 1 ayat, 1 hari. Yang ketiga, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jangan buat ketiga yang buat. Buat biasa-biasa sudah. Tak panjang pun surah Al-Baqarah, 286 ayat ni. 286 ayat ni. Kalau kita hafal mulai pada hari ini, tahun depan habis 286. Surah Al-Baqarah dalam hidup. Sebab banyak hadis-hadis cerita tentang kelebihan 2-3 surah ni besar sangat dalam hidup. Enam sebabnya hafal di akhir zaman. Saat mana orang sedang hafal lagu-lagu, kita tolong hafal Al-Quran.
Saat orang sedang menghafal kata-kata orang barat, kata-kata orang tu, kita biar hafal Al-Quran. Biar hidup kita berpandukan dengan Al-Quran. Lepas pada hafal Al-Quran, tolong belajar Al-Quran. Tolong tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni penting. Malam-malam tuan-tuan, datang seorang di kalangan kita panggil Ustaz. Ustaz, tolong tafsir Ustaz. Ustaz daripada Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ustaz daripada Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas. Satu surah, satu Al-Quran Karim. Kita belajar satu ayat. Tiap-tiap malam. Tuan-tuan ada surau tempat yang lain. Jangan biarkan kosong. Jangan rugi kita. Kalau malam-malam kita di antara maghrib dengan isyak, belajar tafsir. Belajar tafsir itu. Biar kita meninggal dunia dalam keadaan kita dah khatam 30 juzuk. Belajar tafsir daripada ayat pertama sampai 30 ayat ini. Kita kata, nampak gaya umur saya tak sempat dah Ustaz. Kalau tak sempat, orang lelaki belajar 2 surah. 2 surah orang lelaki belajar. Kalau kita rasa kita tak sempat dah, jangan mati selagi mana tak belajar 2 surah. Surah apa dia? Yang pertama surah di surah Al-Baqarah dan yang kedua surah Al-Imran. Sekolah mana? Orang perempuan ada 3 surah. Belajar tafsir 3 surah. 3 surah ni apa dia? Yang pertama surah yang disebut dengan surah An-Nur. Orang perempuan belajar surah An-Nur. Kerana Sayyidina Umar pesan, Sayyidina Umar kata ajar anak-anak perempuan kami dan adik-adik perempuan kami dan pasangan hidup kami terhadap surah An-Nur. Yang kedua surah An-Nisa dan yang ketiga surah Al-Ahzab. 3 surah ni belajar. 3 surah ni kita belajar ini. Kemudian dalam hidup kita juga, dalam ini antara benda yang kita kenal pada akhir zaman. Di saat mana hidup dalam keadaan ikut ni, benda ni kita kenal. Yang kedua, tolong bertahan dengan Islam. Yang kedua, bertahan dengan Islam. Walaupun banyak ujian-ujian yang datang. Kadang-kadang orang kita hilang keyakinan terhadap Islam pada akhir zaman ini. Tak percaya terhadap Islam. Tolong percaya terhadap Islam. Orang kita, dia sebut, kamarnya kami tak percaya Ustaz. Ramai orang kita tak percaya terhadap Islam. Bila kita sebut Islam, dia nampak Islam hanya dalam bab solat. Dalam bab pendidikan, tak ada Islam. Ada orang kita dia sebut, saya percaya Islam, tapi bila buat pinjaman, saya tak boleh terima pinjaman Islam. Saya rasa pinjaman konvensional lebih baik daripada pinjaman Islam. Ini orang kita fikir. Ada pun orang kita dalam bab yang disebut dengan dalam bab solat, dalam bab nikah kahwin dia boleh terima Islam, tapi dalam bab pemerintahan tak ada Islam. Kan pelik tu. Seolah-olah Islam ni ada yang gagal, ada yang gelombang. Sebenarnya Islam ni dalam kampus sahaja kehidupan ini semua ada Islam. Dalam pejabat ada Islam, dalam rumah tangga ada Islam, dalam tandas ada Islam, dalam negara ada Islam. Ni IUU 355 yang dibentang, sikit je nak naikkan perintah Allah, sikit je. Ada orang Islam kata, kalau kita benarkan IUU 355 ni, dia sebut nescaya dia kata akan memudahkan pelaksanaan bulan di negara kita. Ada orang kita sebut ni, ni orang Islam tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Pelik kan? Sehingga kan ada orang kita ni, dia kata apa ni, sikit-sikit cerita tentang budi, sikit-sikit cerita tentang syariat. Tak boleh ke cerita tentang ekonomi? Kita kata semua dalam agama kena sebut. Tak boleh kita sebut separuh-separuh dan separuh yang lain kita kena tinggal. Inilah semua gambaran bagaimana orang kita tak percaya Islam. Tak percaya dengan Islam sampai masuk Syiah. Tak percaya dengan Islam sampai terlibat dengan Islam liberal. Tak percaya dengan Islam sampai masuk dengan pahaman nasionalis, sekularis dan sebagainya. Bila tak yakin dengan Islam, sampai peringkat kita tak yakin dengan ajaran beragama, sehingga kan kita tolak segala perintah Allah dalam kehidupan. Ini benda yang terjadi sekarang ini. Tolong kembalikan keyakinan pada Islam. Di akhir zaman ini zaman fitnah. Bila zaman fitnah yang banyak, kamu
kena dengan agama. Bila kamu dengan agama, kamu tengok bagaimana kekuatan yang Allah kurniakan pada kita bila kita beragama. Tuan-tuan tengok yang terbaru ni lah, peristiwa bagaimana yang berlaku di Turki. Orang keluar sebut Bismillah, Allahu Akbar. Orang ramai keluar. Bila tentera keluar, tembak ni. Orang ramai keluar dengan takbir, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Lalu ditaburkan tentera. Tentera tu pun, yang ada peluru tu pun, ni keyakinan berjaya yang dibina oleh beberapa pimpinan di sana, mengembalikan balik daripada negara Turki yang sekular itu, yang sebelum daripada ini beriman dengan Kemal Atatürk. Susah, tentera ni memang susah. Di antara negara yang berkuasa, di antara di Turki, tentera dia berkuasa. Tapi bila orang dah mula beriman, sejarah masjid-masjid mula lakukan azan, kemudian takbir, zikir. Bila berlaku yang disebut dengan apa dia, tarikat gagal ini sendiri diramah kuasa 4 jam saja. 4 jam dalam 4 jam ini tiba-tiba orang yakin sungguh dengan Islam. Bila keyakinan dengan Islam, inilah yang dilakukan dalam keadaan yang berlaku ini, akibat jaya dengan rampasan itu. Ini kekuatan yang benar. Kita kata di Mesir, di Mesir tentera berjaya rampas. Kenapa berjaya rampas di Mesir? Kerana orang Mesir ramai lagi buta huruf dan tak mampu untuk membaca Al-Quran Karim. Di Mesir itu sendiri kadang buta huruf penting. Bagi duit, bagi duit. Dan kita pun sama. Orang kita kalau kita biarkan dengan duit. Siap benda je, ada je duit je. Kita bagi. Rosak masyarakat. Bagi agama. Masukkan agama. Bila masukkan agama, kejayaan itu yang dijadikan pada diri kita. Bila kita dah mula keyakinan dengan beragama ini. Yang ini kita kena yakin dengan beragama. 2. Yang 3, di akhir zaman, tolong penuhkan masjid-masjid dan surau-surau. Tolong penuhkan masjid dan surau. Jangan kita malas. Terutama jaga solat subuh berjemaah. Subuh tolong berjemaah. Ada pesan orang kawasan, jangan tertinggal daripada subuh berjemaah. Kita kena ajar di kita keluarga kita untuk kita jaga solat subuh berjemaah. Di kawasan ini kena jaga. Jangan 1 sah, jangan 2 sah. Kita nak subuh macam maghrib. Biar tak sampai Jumaat pun tak apa. Biar macam maghrib tak apa. Subuh macam maghrib. Ni subuh kadang-kadang paling teruk di kalangan kita. Bukan orang tempat ini, orang Australia. Nak sebutnya subuh kita tak boleh. Tuan-tuan tahu kenapa kena jaga solat subuh? Kerana subuh menentukan kita mukmin ke kita munafik. Kalau kita boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita mukmin. Kalau kita tak boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda kita munafik. Orang munafik dia tak boleh jaga solat subuh berjemaah. Orang munafik dia tak boleh. Rasulullah sebut ada 2 waktu yang orang munafik dia dipegang untuk solat berjemaah. Solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kita tak payah ambillah isyak. Kan isyak mungkin kita senang. Ambil subuh di kalangan kita. Subuh ramai di kalangan kita tak boleh jaga. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah, ibu-ibu sudah memiliki suami yang munafik dalam hidup. Jangan bangga dengan suami ibu, walaupun badan dia satu. Jangan bangga dengan dia, kerana mereka dia sedang memiliki sifat munafik. Tapi jangan sebut lagi malam ni, jangan sebut lagi. Jangan balik-balik rumah dia sebut terus, bang, confirm dah munafik. Jangan sebut lagi malam ni. Cuma sebut, kita diam-diam sudah. Kerja ibu-ibu apa dia? Kejutkan suami, bangunkan suami. Tiap-tiap pagi bangunkan suami. Agamanya aku cantik. Tidurkan anak, ibu. Bangunkan anak, bapa bangun. Tapi sebelum bangunkan bapa, sebelum bapa bangunkan anak, ibu bangunkan bapa. Agama sesuatu dalam beragama. Tidurkan anak, bapa tak boleh tidurkan anak. Tak tidur. Tak tidur. Tidurkan balik malam, kadang-kadang malam lewatkan. Anak-anak dah lewatkan. Nak tidurkan anak, dodoi anak tak terdodo.
Dengan dua-dua anak ni, bila kita sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak kita pejam celik. Tengok muka kita, takut. Dengar suara kita takut. Umi tak ada umi. Panggil umi, apa suara macam bulldozer. Dengar suara pun takut. Dengar suara umi sebut dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak boleh dengar. Bukan anak dah dengan bapak-bapak. Nak sebutnya bagaimana suara. Bangunkan anak, ibu tak boleh bangun. Bangunkan anak bapa. Ibu bangunkan anak, tak bangun. Susah nak bangun. Bangun sayang, subuh, bangun. Subuh. Kejap lagi umi, dia pegang kepala umi, tersembam dengan umi. Ada bangunkan anak ni siapa? Bapa berdehem. Terduduk terus. Ni bapa zaman dahulu lah. Bapa zaman sekarang ni susah lah. Buat berdehem lah kita. Buat berdehem anak tengok. Lebih kurang je dengan lebih kurang 2 kali 5 kali 2. Nak sebutnya zaman kita. Ni Allah jadi. Nak bangunkan bapa ni siapa? Ibu bangunkan suami. Bangun tujuh anak-anak pula. Abang bangun pergi tujuh anak-anak. Ini cara. Bangun pergi solat subuh berjemaah. Abang tarik anak lelaki. Guna bahasa yang nama dulu. Abang pergi dia semayang subuh berjemaah. Balik subuh jemaah, nasi kabu disediakan. Nasi dagang dah dia disediakan. Makna dia bagi semangat pada suami. Abang pergi dia, abang pergi semayang subuh 2 rakaat je bang, 2 rakaat. Tak banyak pun. Lepas subuh 2 rakaat balik dah. Senang cerita. Nak sebutnya demikian. Bagi semangat pada suami. Jangan kejut bahasa kasar-kasar. Kejut suami. Bagaimana? Pergi semayang subuh berjemaah pergi. Muka munafik ke sosok. Sebut begitu memang makan pedang bawa. Jangan guna bahasa jalan lembut dalam kejut suami. Jangan tinggal masjid. Maknanya benda demikian. Majlis ilmu. Dan biar nama kita tercatat di dinding-dinding masjid. Biar walaupun kita tak nampak, dinding ni segala benda yang kita pegang akan jadi saksi kepada Allah. Biar kita di antara ahli masjid, orang yang sentiasa hidupkan diri kita di masjid, ikat diri kita di akhir zaman. Kenapa? Masjid di tempat sangat yang dinamakan dalam kaedah beragama ini. Kemudian yang kelima, jangan jauh diri kita dengan para alim ulama. Jangan jauh diri dengan para alim ulama. Biar dekat diri dengan para alim ulama. Jangan mati dari mana kita tak ada tubuh kita yang kita tumpang ini. Bila kita masuk dalam kubur, mereka tanya, belajar tafsir macam mana? Tubuh kamu nama. Bila kita masuk dalam kubur, mereka tanya terus, kamu belajar fiqh dengan siapa? Guru Al-Quran kamu nama. Guru hadis kamu belajar dengan siapa? Nabi akan jaga kamu. Jangan masuk dalam kubur, mereka tanya, guru kamu nama apa? Mr. Google ya Allah. Mr. Yahoo. Yang itu je yang dia boleh jawab. Nama guru dia tak boleh jawab. Nama guru yang kita menumpang ilmu daripada mereka. Disebut dalam kitab, dalam syair Arab sebut, laula rabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak kerana aku ada tuan guru aku yang menumpang ilmu dengan dia, aku tak kenal Tuhan. Ini kita demikian dalam hidup. Di akhir zaman, biar kita ada kekuatan ini. Dan insya-Allah di dalam kekuatan inilah kita meneguhkan iman kita dan masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Kerana sekalian suara pun semakin tak ada. Sama juga yang disebut dengan yang terakhir kita tengok umat Islam yang melanda di kalangan kita sekarang ini. Umat Islam sedang diserang oleh barat. Di antara serangan-serangan yang sedang dilakukan mereka di sini, termasuk di Rohiyah ini. Rohiyah yang sedang di kalangan umat Islam sekarang ini dijauhkan dan tidak diberi hak kerakyatan di negara Myanmar ini. Sedangkan umat Islam di Rohiyah ini hanya mereka beriman pada Allah saja. Sebab itu saja yang menyebabkan mereka di sana.
hampir 150,000 sekarang yang dihalau dan dikeluarkan daripada bumi Arab ini, lagi daripada rumah mereka. Dan yang terakhir bahawa ini masjid-masjid pun dibakar, kemudian wanita-wanita diperkosa di kalangan, kemudian ada di kalangan mereka tersebut anak-anak kecil yang dibunuh, dipanggang hidup-hidup itu saja di kalangan kita ini. Jadi isu Rohingya ini bukan isu yang disebut merupakan isu mereka saja ingat, tapi dia menjadikan isu kita sendiri, isu kita yang kita kena ambil bulan sama. Tuan-tuan dalam doa, tuan-tuan jangan berhenti doa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita minta kerajaan kita putuskan hubungan dengan Myanmar itu, habis-habis minta kita kerajaan kita buat takdir. Padahal patutnya apabila mereka bunuh orang sedang di sana tersebut, kita kena buat sesuatu. Kalau yang disebut dengan duta mereka berada di negara kita dan sebagainya, ini tanda solidariti kita bersama dengan mereka. Tapi sayang tak ada benda ni, kerana nak jaga kepentingan kepentingan perniagaan, kepentingan itu dan sebagainya, yang menyebabkan di waktu ini besarnya umat Islam di bumi Myanmar itu dulu. Kita kena ambil tindakan. Sepaling-paling tidak yang ada pada kita, doa kita sentiasa doa kepada Allah, minta supaya tolong umat Islam di Rohingya yang sedang ditindas, tidak berzalimi, rumah kena bakar, kemudian dihalau, lari naik atas kapal, berbulan-bulan di atas kapal. Anda sempat pergi tengok orang sahabat-sahabat kita Rohingya yang berdalam di Langkawi dalam 2-3 bulan yang sudah. Hari yang pertama mereka sampai itu terletak, tak boleh nak makan pun tak boleh. Bila kena suap dengan roti itu masuk dalam mulut, nganga saja. Mulut ni dalam keadaan keluar nak makan tapi tak boleh makan kerana urat-urat perut dah mula tertutup. Nak sebut ni baru tak berteruk dengan mereka. Bila tanya di kalangan kamu makan apa di atas kapal, dia terminum air kecil selaga-selaga. Ada yang minum air kecil, ada yang meninggal dunia. Sahabat-sahabat tersebut yang meninggal dunia, belum lagi mayat itu turun, ambil dahulu lagi makan lagi. Kami lama yang berada di atas kapal pun ada juga yang cerita kalau kita dengar tu sampai menangis dia mereka tersebut. Nak sebut ni gambaran betapa susahnya saudara-saudara kita sekarang ni akhir zaman. Yang penting bila mereka lagi macam di Syria dan sebagainya, negara umat Islam, negara Arab yang lain tak nak terima, tapi negara Barat terima pula. Negara Barat terima dengan cara yang baik, terima kemudian buat tempat ialah dengan cara yang baik pun. Dalam keadaan demikian yang berlaku ni, mereka bagi waktu ni lah, mereka bagi makanan yang kotor dan sebagainya. Anda pergi ke yang disebut dengan Poland. Anda pergi ke Poland, umat Islam Chechnya yang lari daripada Chechnya, daripada Rusia masuk ke Poland. Bila kita datang ke Poland tersebut, mereka ni datang marah tadi. Umat Islam Chechnya tu marah. Dia kata, kenapa kamu baru datang? Dah 18 tahun dah kami tidak dipedulikan pada orang Islam dunia sekarang. Dunia tak peduli pada kami. Sekarang baru kami. Kita tanya kenapa, apa benda yang tak peduli? Dia kata kami yang makan daging babi selama 12 tahun. 12 tahun dah hidup daging babi. Kami tak ada pilihan untuk kami makan. Kecuali kami je kami berikan. Anak sebut ni kami 18 tahun, 18 tahun, bukan 12 tahun. Dalam keadaan demikian mereka masuk negara Poland, negara Kristian. Tapi Kristian tersebut mereka letakkan dalam bangunan-bangunan yang sempit. Mereka tak benarkan kerja, mereka tak benarkan duduk dalam tempat pelarian itu. Satu keluarga dalam satu bilik yang kecil, tidur kat situ, makan kat situ. Keadaan yang memang dahsyat yang berlaku pada umat Islam. Jadi kita kena paling-paling tidak doa dan bantu umat Islam Rohingya ini. Kalau kita ada duit dan sebagainya, pergi ke NGO, anda terlibat dengan Muslim Care, anda sendiri terlibat dengan Muslim Care, tolong dikadakan program Islam Rohingya dan sebagainya, termasuk dengan NGO yang banyak yang kita pakai tolong dikadakan ini. Mudah-mudahan dia akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimis salat min dhurriyyatina rabbana wa